bila kita bicara soal krisis, ini yang kita bimbangkan, ya. Tentu beberapa tindakan fiskal dan keuangan monetary yang harus kita ambil. Itu kita perinci kemudian sudah lihat dalam teks, ya. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, langkah-langkah itu tidak seperti mana yang diwar-warkan, ya. Kerana masa itu saya di penjara, saya tak mungkin jawab, ya. Sebab itu selepas keluar orang tanya berdasarkan fakta, iaitu kita telah memilih untuk ikut. Anwar, masalah dia sebab apa? Dia ikut IMF. Sebelum itu memang saya pengurusikan apa yang disebut Jawatankuasa Pembangunan Bank Dunia dan IMF. Itu satu penghormatan tertinggi, ya, yang diberikan kepada negara bila saya pengurusikan. Tetapi sehingga akhir, 1 sen wang IMF pun kita tak gunakan kerana kita masih punyai asas fundamental yang lebih kurang baik kerana kadar pertumbuhan sebelum itu dan defisit yang jauh kurang daripada tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun selepasnya. Ini yang saya nak tekankan tentang peringatannya yang sudah boleh baca dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ini hanya beberapa halaman ringkasan daripada catatan keseluruhan pandangan saya dan beberapa teguran dan pandangan diberikan oleh sarjana, termasuk beberapa kajian dibuat oleh Universiti Harvard selepas itu. Saya dalam pertemuan di Universiti Harvard itu di host makan tengah hari itu oleh Profesor Amartya Sen, tetapi berikan satu ruang dengan pengkaji-pengkaji, tokoh-tokoh ekonomi, profesor ekonomi untuk berhujah, bertikam lidah juga dengan saya tentang masalah dan cara kita menangani krisis ekonomi ketika itu. Baik. Ada yang membuat tafsiran pelbagai lah. Sekarang saya tengok media, cara dia berkupas untuk laga-lagakan. Saya beri fakta, ya, apa yang berlaku, ya. Bukan maksud untuk meneruskan pertarungan. Ini baca sepenuhnya rencana itu bukan sahaja rumusan oleh media, dalam media, dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu, kemudian kita bahas. Baik, selepas itu saya lihat umpamanya banyak teguran, ya, termasuk dari Datuk Seri Najib sendiri. Ya, saya terima kasih sebab inilah cara kita wacana, tak payah maki hamun, kecam gitu begini. Datuk Seri Najib gunakan masa peluang. Kalau gitu siasat soal forex skandal, saya setuju saja. Saya tidak ada masalah, halangan, boleh siasat. Yang penting saya tak curi 1 sen, saya tak ambil 1 bilion, saya tak ambil tanah balak, saya tak ambil saham. Itu yang penting. Kemudian nak siasat forex ke, nak siasat YMDB, silakan. Tetapi kalau kita tengok rajah yang dibentangkan, kerana Datuk Seri Najib mengatakan bahawa keadaan semasa dia dalam ucapan UMNO, Perhimpunan UMNO selepas beliau menjadi Perdana Menteri Keuangan, dia menyebut tentang bagaimana dia kendali dengan baik. Tak apa, tengok angka saja. Ya. Umpamanya semasa saya, lebihan, ya, 92, defisit tak sampai 1%. Saya ambil alih, saya tingkatkan lebihan sehingga 2.4%. Baik, lebihan itu pun setelah ada pra-pembayaran, setelah ada dana modal, dana beberapa dana lain dan juga apa yang disebut 2 bilion contingency fund. Tak apalah itu cara detail, tapi saya nak sebut di sini itu soal defisit. Hutang. Tengok hutang negara masa saya tinggalkan, ya, dari sekitar 89 bilion, ya. Dan tengok pada masa 2011 456 bilion. Defisit atau pada masa saya tak ada, dia ada lebihan. Pada tahun 2011 defisit 4.8%. Ya, kalau sekarang tak boleh bangkitlah sebab sekarang ekonomi COVID. Tapi saya nak ceritakan apa kaitan dia dengan krisis kewangan. Kita tak ambil pengajaran daripada yang lama. Kita tak ikutkan cara ketelusan pentadbiran. Orang anggap ringan. Asalkan dia dapat RM400, tak apalah. Kamu nak gopak-gopak lah. Ya? Dia lupa bahawa kalau kita tak betulkan ini, yang berhutang negara, yang membayar rakyat. Ya? Bukan negara bayar. Ya, negara bayar ini
Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan cukai dan beban kepada rakyat. Sebab itulah kita katakan soal nafsu serakah untuk mengumpul kekayaan itu harus dihentikan. Orang yang sama, dia adalah ahli parlimen, dia adalah pengurusi GLC, dan kemudian boleh tak boleh pun tak kira. Jadi yang kitabnya pun dia tertinggal, tazkirah dia pun dah lupa. Yang akhirnya dapat habuan. Peringatan Quran, peringatan dalam sirah Rasulullah SAW. Tetapi amalannya itu berbeza daripada apa yang diucapkan. Jadi mudah-mudahan dalam pengalaman kita hari ini, dan saya boleh simpulkan hal-hal lain yang dibangkitkan, tetapi memadai dah setakat ini dulu. Tapi saya harap sudah ikuti daripada Facebook Live ini, dan juga bagi yang belum baca teks itu supaya jangan jadi bahan kecelaruan, fitnah dan bergaduh, makin hamun tak payahlah. Kita baca sama ada teks Inggeris atau terjemahan dalam bahasa Melayu, dan saya akan ulas ya, termasuk kritikan-kritikan daripada rakan-rakan sama ada dari keadilan atau dari parti-parti lain pun tidak apa. Wacana ini harus wacana segar. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.